أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat 19 daripada surah An-Naml, surah semut yang terdapat di dalam juzuk 19 pada halaman 378. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman apabila mendengar kata-kata permaisuri semut, lalu baginda berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku, kuatkanlah aku agar tetap terus-menerus bersyukur akan segala nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan limpah rahmat-Mu jua ke dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh." Para tetamu 19 Ramadan Al-Mudmarak, Alhamdulillah, dari hari ke hari kita sedang menghampiri atau yang lebih baik ataupun satu masa yang lebih baik daripada 1000 bulan ataupun seumur hidup kehidupan kita, iaitu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah menjadikan ayat yang bakal saya huraikan ini sebagai kekuatan dan perisai daripada anda bersangka buruk kepada Tuhan apabila diuji dengan halangan yang tidak ada daya untuk kita menghindarinya. Kadang-kadang kita mahukan A, tiba-tiba kita terpaksa membuat plan B. Kadang-kadang hidup kita ini seperti kehidupan Nabi Sulaiman, di mana burung hudhud memberitahu, tuanku mesti menuju ke utara, tetapi kita tidak akan menyangka di dalam perjalanan menuju ke utara itu ada sesuatu yang sedang dihidangkan oleh Tuhan. Kemahuan kita terhalang, kita berada dalam situasi luar kawalan atas apa yang menimpa kita, maka kekal fokus kita pada apa yang boleh kita kawal pada ketika itu. Jadilah seperti Nabi Sulaiman ketika bergerak ke destinasi yang tertentu yang diarahkan oleh Hudhud selaku penasihat ala 7 strategik kerajaan Islam Palestin di bawah pimpinan Nabi Sulaiman pada waktu tersebut. Maka kalau kita lihat perjalanan baginda menuju ke utara barangkali dari Palestin terganggu kerana laluan yang baginda lalui terdapatnya lembah semut, sehingga baginda tidak sanggup untuk memijak dan mengganggu komuniti makhluk lain di situ. Baginda berhasrat mencari laluan alternatif. Maka diharap Hudhud dapat hadir segera untuk memberi jalan alternatif ataupun nasihat. Namun Hudhud tidak muncul tiba. Mesyuarat mengejut diadakan untuk redefine kembali hala 7. Maka Nabi Sulaiman memilih untuk tidak marah-marah, tidak mengajar, tidak marah-marah, tidak panik Jadi Nabi Sulaiman AS mengajar kita untuk tidak panik, kekal bertenang, tarik nafas dan hembus nafas dengan tenang. Kita tekanlah pause button dan kita nikmati apa yang sedang mengganggu kita pada waktu tersebut ataupun halangan yang mengganggu kita pada waktu tersebut. Kalau kita lihat Nabi Sulaiman sendiri, baginda memerhatikan lembah semut itu. Nabi Sulaiman melihat dengan pandangan mata yang tajam, mungkin ada sesuatu yang boleh dipelajari daripada semut ini. Jadi baginda berfikir barangkali Tuhan tidak mahu aku ke utara tanpa ilmu baru yang boleh dipelajari daripada makhluk ciptaannya.
Dan juga Tuhan barangkali mahu aku belajar sesuatu dari makhluk yang paling pandai mengurus organisasi, makhluk yang paling rajin, yang tidak pernah mengenal erti penat dan letih, iaitu An-Namlu. Itulah semut. Maka dalam proses Nabi Sulaiman nak belajar sesuatu daripada semut, kerana meyakini ini adalah anugerah Tuhan, Nabi tidak sesekali, baginda tidak sesekali menyangka ataupun mempunyai satu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Jadi Nabi Sulaiman berkata, aku nak ke utara, ya, Tuhan datangkan semut. Okay, it's okay. I will learn something daripada makhluk ini. Kerana sikap tidak mengeluh, tidak marah dan tidak baran Nabi Sulaiman, dan kerana sikap Nabi Sulaiman yang menghargai makhluk-makhluk ini, dan daripada reaksi Nabi Sulaiman ini, ia menunjukkan satu sikap orang yang bersyukur dengan memandang pasti ada sesuatu di sebalik apa yang terjadi, pasti ada sesuatu Allah ingin mengajar aku. Maka Allah menghadirkan suara permaisuri semut sampai ke telinga Nabi Allah Sulaiman, dan Nabi Allah Sulaiman memahami bahasa semut tersebut. Suara itu bukan sahaja sampai kepada Nabi Sulaiman without any technologies, malah Nabi boleh faham bahasa semut without any translator. Subhanallah. Maka sebenarnya apa rahsia Nabi Sulaiman hingga baginda ini menjadi pemerintah yang gilang gemilang, penakluk dunia, pemerintah dunia dari Palestin? Rupa-rupanya rahsianya adalah yang terdapat pada doa yang dibacakan tadi, ya. Doa yang dibacakan tadi mengajar kita apabila kita menghadapi halangan, maka hendaklah kita kekal bersyukur, kekal tenang, ya, duduk bertenang, jangan panik. Tarik nafas, hembus nafas, cuba memandang apa sebenarnya maksud tersirat yang Allah cuba ingin sampaikan kepada aku di sebalik ujian ini. Walaupun susah pada ketika itu, barangkali ujian itu begitu berat sebab kita sudah plan A, tetapi Allah hadirkan plan B untuk kita. Maka cara yang terbaik untuk kekal tenang adalah dengan mengambil wuduk, lalu solatlah sunat 2 rakaat, dan selepas solat kita duduk sebentar bertafakur dan cuba mengembalikan kewarasan kita di dalam menghadapi suatu situasi yang Allah telah tetapkan untuk kita hadapi pada ketika itu. Kerana kita tidak boleh cepat mengeluh kerana kita kehilangan sesuatu yang kita miliki selama ini, tetapi kita kekalkan mindset kita dengan menghargai apa yang Allah telah berikan atau telah tetapkan untuk kita. Kita mungkin boleh berfikir bahawa telah banyak semasa proses tafakur kita boleh berfikir bahawa telah banyak yang Tuhan beri selama ini. Aku mungkin kurang senang sebab destinasi di utara sedang menanti. Aku nak menambah, nak meluas kuasa seperti Nabi Sulaiman, ya. Aku nak menambah, nak meluas kuasa ke utara, tetapi Tuhan barangkali nak mendidik aku sesuatu. Mungkin Tuhan nak berkata kepada Nabi Sulaiman bahawa tiada maknanya engkau nak menambah empire kalau engkau sendiri tidak mantapkan organisasi engkau, tidak mantapkan kualiti tentera, tidak mantapkan disiplin pasukan, dan untuk itu you should learn something daripada semut. Itulah sebab aku hadirkan semut ini ketika di dalam perjalanan kamu menuju ke utara, ya. Begitulah lebih kurang, ya, dialog yang mungkin kita boleh cuba ilustrasikan, ya, di antara apa yang Nabi Sulaiman hadapi pada ketika itu. Nabi Sulaiman tidak pernah protes atas apa yang Allah takdirkan untuk dihadapi. Malah Nabi Sulaiman AS bersyukur kepada Allah. Seolah-olah Nabi berkata, engkau hadirkan semut kepada saya, wahai Tuhan. Dengan nikmat ini, ya Allah, kuatkanlah aku untuk bersyukur
Jangan biarkan aku tumpas dengan pertambahan nikmat dengan ilmu yang baru ini, yang tidak pernah ada pemerintah dikurniakan nikmat sebegini. Bayangkan makhluk kecil yang dalam tanah itu bermeter-meter jauh. Ya, Nabi Sulaiman boleh dengar mereka. Jadi nikmat apakah ini sebenarnya? Maka Nabi mengatakan, terima kasih ya Allah. Terima kasih di atas kurniaan nikmat ini ya Allah, dan jangan jadikan aku ini seseorang yang lupa nikmat dan tidak mensyukuri atas apa yang Engkau kurniakan kepadaku ini. Jadi jika kita lihat apa rahsia Nabi Sulaiman menjadi pemerintah yang gemilang, baginda sebenarnya apa yang kita dapat pelajari adalah baginda menukarkan permasalahan menjadikan ia sesuatu cabaran. Baginda tidak melihat masalah itu sebagai noktah ataupun end of life, end of destination. Ya, baginda melihat masalah itu sebagai pencetus dan peringatan daripada Allah agar bersyukur dengan apa yang baginda ada pada ketika itu. Jadi usah terlalu dikejar apa yang belum kita capai, ya. Hadirkan terlebih dahulu perasaan berterima kasih kepada Allah atas segala pemberiannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita ditakdirkan untuk menghadapi kesulitan pada ketika itu. Kerana melihat kepada situasi di mana Nabi Sulaiman mendengar permaisuri semut berkata, dan ketika itu baginda maklum bahawa permaisuri semut itu adalah betina. Ya, baginda terus teringat kepada ibu. Kerana melihat permaisuri semut memberi arahan, baginda terus terkenangkan kepada ayah yang selalu memberi arahan kepada baginda. Kerana melihat kasih sayang permaisuri semut yang hendak menyelamatkan anak-anak buahnya, baginda terus teringat efort ibu bapanya dan juga bagaimana kedua ibu bapanya Nabi Daud dan isteri di dalam menyelamatkan akidah anak-anak mereka. Jadi kadang-kadang Allah hendak menegur kita dengan apa yang Allah hadirkan di tengah jalan untuk kita lalui pada waktu tersebut. Kadang-kadang Allah ingin menegur kita tentang selama ini apa yang kita lupa. Dengan benda-benda mengejut begini, ya, di tengah-tengah jalan, dalam kita nampak seolah perjalanan kita ini smooth sahaja, ya. Smooth, dah cukup baik kita plan, tiada apa-apa. Kita tidak nampak, tidak terfikir pun akan ada masalah yang akan menanti di hadapan kita. Tetapi Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita buat masa itu. Dia hadirkan kesulitan buat kita. Jadi kadang-kadang perkara begini Allah hadirkan suatu penceritaan begitu kepada kita, kerana ada perkara yang kita lupa. Jadi mungkin pada ketika itu kita lupa untuk berterima kasih kepada mak ayah kita. Kita lupa untuk mendoakan mak ayah kita. Kita lupa bahawa dengan doa dan berkat ibu bapa kita lah kita berada pada jalan yang selesa, dan apa yang kita perolehi, ya, pada waktu tersebut ianya berkat daripada kedua ibu bapa kita yang sentiasa mendoakan kita tanpa jemu. Jadi maka Allah hadirkan sesuatu yang membuatkan kita boleh tafakur kembali. Ketika selepas kita solat, kita tafakur apa sebenarnya daripada sudut sisi diri kita, apa yang kita boleh belajar daripada musibah tersebut. Kerana tanpa musibah, seseorang manusia tidak akan pernah belajar untuk bersyukur dengan apa yang dia ada pada ketika itu. Tanpa musibah sebenarnya manusia itu tidak akan belajar bagaimana untuk menghargai apa yang ada di sekeliling mereka. Dan tanpa musibah, manusia itu sendiri tidak akan mengenal Tuhannya dan merasakan bahawa
Allah lah jua yang mengaturkan dan Allah jua lah yang akan menguruskan, dan hanya Allah lah tempat kita bergantung untuk memohon pertolongan dan membuatkan sesuatu kesulitan itu boleh menjadi mudah. Daripada kesulitan itu kita boleh melihat dengan lebih luas perspektifnya, dan daripada situlah akan lahir satu sikap yang, kalau tidak sebelum ini kita menghadapi kesulitan dengan kemarahan, dengan rasa kebencian, dengan rasa ketidakpuas hati. Tetapi mudah-mudahan selepas ini apabila kita menghadapi sesuatu ujian, kita lebih bertenang, kita lebih mensyukuri atas apa, walaupun di dalam keadaan Allah berikan penceritaan tu dalam bentuk kesulitan, tetapi kita dapat mensyukurinya kerana kita dapat memandang dengan lebih luas sesuatu, dengan lebih luas perspektif sesuatu musibah atau kesulitan tersebut. Jadi senyumlah dalam menghadapi sesuatu musibah, kerana rahmat Allah senantiasa ada. Rahmat Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun dalam keadaan kita ditempa musibah. Jadi saya rasa cukup saja perkongsian pada kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.